Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tamunya syukur karena Allah masih sayang. Dan Allah sayang kita, Allah bawa kita ke rumah. Dan Allah sayang kita, Allah kekuatan kita bukan sampai hari ini. Dan Allah sayang kita, Allah kekalkan kita bersama-sama para salihin salihat dalam menjalankan kehidupan kita sesuai dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kasih Tuhan Imam Suau Sinasar Menteri Suau Ustaz Muslimin Muslimat. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa dia mau kita beranak, tapi tak semestinya ada kan. Barangkali insyaAllah mudah-mudahan dan untuk lebih terarah kita gunakan kitab Aqidah Sunnah wal Jamaah yang dikarang bekas mufti bekas pakar Jabatan Islam yaitu almarhum Datuk Sa'id Ibrahim. Dan beliau sebenarnya banyak di kitab lain kita. Setakat yang diakui sebagai kitab yang menepati standard Aqidah Sunnah wal Jamaah. Jadi bila kita baca kitab ni, harap-harap jangan bawa saya sebab itu kan yang kata kitab memang ustaz itu kan. Dalam bicara tentang akidah sama sekalian, Nabi Muhammad besar dan pentingkan khaslatan la syai'a afdalu minhu al-iman billahi wa naf'u bil muslimin wa khaslatani la syai'a ahbatu minhum asyirku billahi wa turul muslimin. Nabi kata dua perkara yang tidak ada turut banding keutamaan keafdalan, iaitu iman kamu kepada Allah dan naf'u bil muslimin, bantuan kamu kepada kaum muslim, pertolongan kamu kepada kaum muslim. Dua benda dekat Nabi tidak ada yang dapat mengatasi keafdalan. Dan yang kedua kata Nabi apa? Dua benda pula yang tak ada turut banding keburukan, kekejian, iaitu asyirku billah, syirik kepada Allah SWT, menturun yang menimbulkan mudarat kepada kaum. Sebab itu dia merupakan tunggak kepada segala urusan. Yang bila yang ini cantik, insyaAllah cantik lagi. Yang ini buruk dan yang lain. Orang amal pun nak muda di sini. Jadi untuk itu kiranya pilihan semua kepada subjek ini memang satu yang baik. Dan kita harap kita boleh mengaji dengan sambung. Kadang-kadang mengaji ini bak kata apa sahabat sendiri. Apa dia kata? La sabra la dina, barang siapa tak sabar dia tak mungkin hidup beragama. Sabar ni salah satu tunjang pada hidup beragama. Apatah lagi dalam soal ngaji.
Bukan senang kan? Nak duduk pun dah sabar je kan. Kalau tak sabar tak duduk lah. Baik. Bercakap pasal akidah Islam atau akidah Islam Jamaah ini, Tuan Guru kita mulakan dengan fasal pertama yang beliau namakan dengan Islam agama fitrah. Islam agama fitrah. Bila mula memperkenalkan Islam, dalam Islam itu ada unsur yang penting di atas sekali, iaitu akidah. Pertama, tajuk kecil beliau yang pertama pada pengertian fitrah. Islam agama fitrah, pengertian fitrah. Agama fitrah yang dimaksudkan dalam ilmu tauhid ialah agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia sesuai dengan kejadian untuk menerima selaku agama yang betul benar. Disebut agama fitrah, maknanya itu agama Allah. Dan kata pengarang, Allah dah cipta agama itu sesuai untuk kehidupan manusia. Agama ni Allah cipta sesuai dengan kita. Tuan, kalau kita pun mencipta sesuatu mesti sesuai kan. Bila kita buat baju, ada orang boleh pakai, dia akan ambil kita kesesuaian baju itu dengan saiz tubuh dia. Kalau kita berhenti ini kan pula Allah, kita boleh pakai baju, kita tidak apa, tahu dah kan apa yang sesuai. Takkan Allah tak tahu pula apa yang sesuai dengan kita. Dia cipta kita, takkan dia tak tahu apa cara yang sesuai dengan dia. Takkan dia tak tahu. Tuan-tuan cipta kuih, takkan tak ada letak kuih kat mana. Tak tahu. Takkan tak tahu kuih tu letak pukul apa. Yang namanya roti canai apa? Yang nama nasi lemak apa? Cuma di Malaysia belikan nasi lemak tengah malam. Saya mesti balik kampung baru, balik kampung. Tengok adik pun dah siap-siap. Aisyah, nak balik pula. Kata, cik nak balik. Saya pun suka. Nak balik. Nak makan mana budak-budak. Nak makan rumah lagi. Makan rumah ke apa? Nasi lemak. Nasi lemak. 9 orang. Itu kehebatan negara kita pula. Tapi nak cerita lazimnya, ada tak orang sebut pagi-pagi sebut nasi lemak, tak heran. Tapi kalau malam, nasi lemak. Mana tu tak berapa, bukan tak boleh, bukan haram nasi lemak pula kan. Tapi tak berapa. Sesuai lemak. Macam kita juga bukan sebab baju kan. Tak salah pakai singlet kat seorang, tak salah. Tak salah pakai tracksuit kat seorang, tak salah, masih betul aurat. Cuma sesuai lah. Batu kata mana? Allah dah cipta agama ini sebab agama Allah dan agama Islam ni. Agama ni, agama dan agama dah apa? Macam itu. Allah cipta dah sesuai lagi. Jadi maknanya sesiapa yang tak terima sesuai ni macam dia orang besar. Dia orang cadang, dia orang besar kan. Orang besar biasa takkan nak berkata wakil kan. Tuan, kalau kita menerima orang besar datang, contohlah kan, kita kena apa sedia apa tempat yang sebab kan. Contoh kita buat majlis, biasa kursi orang besar ni kursi plastik kan. Letak atas pantai, kursi plastik. Sesuai tak? Boleh tak jawab? Naik-naik aja, dia besar kan. Kursi lain dah ada. Yang penting yang apa nak kursi duduk je lah. Boleh. Tapi minta bagi tak dapat lah kan. Bagi aku kursi plastik. Bukan sebab tak boleh, tapi tak
tak sesuai. Jadi kata di para ahli bahawa Allah telah mencipta agama ni sesuai. Jadi sesiapa yang tak menerima yang sesuai dengan dia, pelik. Peliklah bila Allah dah kata ni agama sesuai yang aku buat tu kamu. Kamu tak aku cipta. Bila kita buat sesuatu, kita lah yang kata apa yang sesuai tu. Macam semalam ada kain bagi beli air gelugu atau benda-benda air gelugu. Rupanya sekarang air gelugu dah top kat biasa. Dah jadi mahal abang gelugu. Dulu siapa saya pop abang gelugu kan. Rupanya banyak khasiat tu dah jadi mahal kan abang gelugu. Dah tak ada abang gelugu. Dulu apa dia? Musim puasa kuat, penuh lalat abang gelugu kan. Penuh apa? Apa nama hamba kan. Sekarang mana? Di sampai-sampai beli buah gelugu tu ada satu serbu cantik. Dia macam musim apa, potong buah apa benda pandan cici-cici kan. Tapi lagi ada tu. Kalau kata dia serbu apa? Ini cik tadi senang. Ni serbu bunga kantan. Bunga kantan dah serbu lah. Kalau makcik dah balasan tak payah beli tamu ini je. Senang. Jadi bagi orang yang agak-agaknya toki rasa, jual rasa seronok tak dapat cerita baru ni. Sesuatu benda dan kesibukan kita tak ada nak cari buah, tak ada dapat pula yang sesuatu sebab dia tu. Jadi kalau ada peniaga yang tak ada kemudahan ni, boleh tak? Tidak ya, zaman banyak orang beli kan. Dan kata orang agama ni apa bersifat? Bukan betul dia, benar. Betul, benar. Banyak orang betul tapi tak masalah ni. Lepas tu kata agama yang betul dan benar. Kadang-kadang kita mungkin betul tapi tak benar. Sekarang ni ramai kan. Betul tapi tak benar. Betul tak ambil tapi tak benar. Betul bulan balik tapi tak benar. Contoh orang kan tak faham sebab daripada menarik yang kata mana Allah telah merintahkan Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya. Pengikutnya siapa? Kita. Dan kata mana Allah perintah. Bila Allah perintah ni ada pilihan? Tak ada. Bila Allah perintah tak ada pilihan. Sebab dia perintah. Bila pula perintah ada pilihan? Perintah sembahyang boleh pilih. Johor tak apalah aku bawa suasana. Boleh tu yang boleh tu yang musafir yang tak. Tapi kita tak ada apa-apa ni 12 orang kan. Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi memang apa dipasok kan bayar. Mana kita tampung mereka tu. Tapi 11 orang tak ada apa-apa. Tak ada hal. Allah telah merintahkan Nabi SAW dan pengikut-pengikutnya menerima kebenaran agamanya yang agama Islam tanpa tanpa membuat sebarang perubahan, sebarang pindaan. Ini bahagian yang paling penting. Allah kata ambil Islam Nabi Muhammad, jangan pindah, jangan ubah. Dan bila pilih berubah, saya punya dah punya dah. Dia macam apa pilih ni, kalau orang nak pilih kan, orang nak pilih dia tak aku dah hidup. Dia bukan buah tangan saya kalau macam ni. Sebab dah pilih. Nas, yang dia penting tu. Bila adab ulama dia bercakap, dia mesti ada nas, ada sokongan dari yang jelas daripada Allah. Mengaku kami itu. Siapa cakap? Allah cakap. Bila Allah cakap, sekarang ini yang ayat tu Allah cakap. Tapi teringin kita nak beri pendapat yang cakap untuk Allah. Tapi saya rasa yang dia ramai masih orang buat. Apa kata Muhammad? Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Firman Allah. Dia suruh Allah pada Al-Quran
Al-Quran apa rukun? Rukun 5 lagi kan. Yang katanya Allah, apa Allah kata? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah Muhammad, hadapkanlah diri kamu, yakni wahai Muhammad dan umat Muhammad. Hadapkan apa? Hadapkanlah diri kamu ke arah agama yang jauh daripada sebarang kesesatan. Maka turutilah terus menerus agama Allah, iaitu agama yang Allah telah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia daripada semula jadinya lagi untuk menerimanya, yakni menerima Islam. Tidak patut ada sebarang perubahan, yakni jangan kamu mengubah agama Allah yang berdasarkan tauhid kepada sebarang perubahan syirik, sebarang perbuatan syirik. Itulah agama yang betul, lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini menasihkan kepada tolong kita kandungan Islam. Jangan ubah. Bila mana yang pertama-tama ubah, pukul 4 kan? Kalau pindah dia masih di sini, ubah. Sebab mana pindah ubah kan? Pindah dekat sini. Bila ubah, tak tinggal ibu, ambil yang lain dalam rumah. Kalau dia seolah-olahnya kalau dulu bulat dapat segi, itu rumah kan. Kalau dulu bulat dapat segi, itu rumah. Sebab apa? Dulu Quran kata haram dah jadi ayat itu rumah. Quran kata haram dah jadi halal, rumah tu. Sebab itu kata para minyak kita bahawa agama yang jauh daripada segala kesesatan. Artinya apa? Kalau bukan ini kita ambil, kita sesat. Sesat bukan sebab kita kata sesat. Sesat bila agama kata sesat. Dan kata pengarang, agama ini yang jauh daripada kesesatan. Bila kita tak ambil dia, bila kita ubah pindah dia, kembali nak kita ke arah kesesatan. Sebab sesat ni bukan sebab dia guru baru, bukan. Bukan sebab nama dia, bukan. Bukan sebab nama dia Mariaman, bukan. Nampak macam dia sesat kan? Orang batu dia sesat. Yang bercakap pun tahu lagi. Dia sesat cara batu dia. Yang sesat tanpa, yang tu sesat cara batu dia. Yang sesat cara batu lain. Antara apa? Sesat dengan batu cincin, ramai batu cincin. Ya, batu ni kadang-kadang ada kalimah. Dalam cincin ada kalimah. Kalau kena macam matahari, orang dia gitu kan. Semua sembang ni beri je gitu kan. Hebat ni. Dan saya juga, tadi saya diminta tu menyertai program kan. Dulu dengan sahabat yang minat cipta, tak salah dia minat. Kalau tak minat tak laku, kalau tak jaga dia orang kan. Minat dari Jumaat, dia bercakap lebih-lebih pasal cincin tu, saya ingat ke dia. Cincin ni perhiasan, cukup dekat. Dia buat macam tu. Saya ada jenis yang saya nak cari dulu. Dekat dia ada banyak penunjuk dia kan. Cincin tak kat mana? Kat jari je, sila-sila. Dekat jari ni buat kita buka diri. Sebab kita percaya dia pakai cincin ni, itu lagi bahaya. Kadang-kadang kita tak perasan. Lagi tu buat apa? Sebab Nabi apa? Sebab Nabi tak pakai cincin. Kalau dia apa? Dia mengganggu. Kau pakai apa dia pakai jari? Anak jari buat tak nampak kan? Dia jauh kan? Tapi kalau dia pakai lain, nampak kan? Nabi tak pakai. Lepas tu Nabi tengok kalau benda dia mengganggu solat dia minta buang. Syah, kamu jangan pakai tali berhenti daerah sini. Kenapa?
Maknanya apa? Setiap pada yang menarik perhatian ni bagi Nabi, dia cuba nak tidak mengganggu ibadah. Jadi kata Allah sendiri bahawa tegakkan wajah, tegakkan kehidupan, tegakkan budaya kita berdasarkan wajah kalian, wajah-wajah dari kita. Wajah ni mana tu? Wajah ni kita wajah mana tu? Bukan wajah ni. Hadapkan wajah ni, hadapkan kehidupan. Pada kita tak boleh lihat wajahnya. Kita kerja dulu. Kau nampak tak? Muka pun tak nampak. Mana tu? Kita bawa muka dia. Dia patut nak tanya je. Tiba-tiba dia tak orang tanya. Nampak apa tak? Ada muka tak ada. Muka. Mana muka? Mama kata satu badan tak ada. Tak sebut. Tapi perkataan muka tu dah muka dia pun. Mana tu tak ada kerja, tak ada kerja kan? Mana muka pun tak nampak. Mana wajah apa dia? Dia tak melaksanakan kehidupan berdasarkan tanggungjawab yang diberi. Jadi dalam konteks Islam, hadapkan wajah kamu, dah hadapkan komitmen hidup ni kepada ambil Islam untuk menjadi pelaksana. Itu wajah, hadapkan wajah kamu yang berbeda, hadapkan semua agenda kehidupan. Sebab itu disebut Al-Quran, wajah tu wajhiyah allazi fatara as-samawati wal ardh hanifan. Di situ ada fokusnya hanifan muslimah wa ma ana minal. Jadi makna hidup ni dia akan terus menghadap kepada agama Allah, dengar cakap Allah, selamat kepada diri. Tapi maknanya ini wajah allazi fatara as-samawati. Aku hadapkan wajah kepada Allah yang mencipta langit dan sebab semua urusan kita ni Allah tengok. Bila Allah tengok dapat cara tu. Bila Allah tengok kita kena buat cara yang Allah tengok. Sebab tu kita kata hanifan muslim. Aku dengan penuh lurus, penuh taat, penuh tunduk. Bila jemaah Allah kata dan aku tak masuk golongan yang syirik pada masa. Itu fokus. Dan kata para menjawab berdasarkan ayat ini apa tu? La tabdil li khalqillah. Pertama dia sebut tidak ada sebarang perubahan. Dalam ciptaan yang cipta agama ni Allah. Jadi kita tak berhak nak pindah sebab itu ciptaan. Macam tanpa ada tu ciptaan ni benda tak ada benda. Ini filem punya benda. Kalau benda mana? Contoh kan, kereta Toyota umum lambang bintang ke depan. Okey tak? Adakah orang kata, bila kau boleh Muslimat? Betul kan? Kau kalau training dia nampak macam ni. Tak gitu. Atau kita rasa apa? Ui, pandai kau buat Muslimat. Gitu kan? Mereka kita rasa apa? Kalau training sangat mahal. Kita rasa apa? Jadi berumur. Atas boleh Toyota depan tu pacak bintang. Nampak macam Mercedes kan? Memang nampak bintang Mercedes. Tapi orang kata apa? Dah segan banyak ni. Orang tak bangga. Bahkan orang kata apa? Cuba nak ubah ciptaan. Apa hasilnya? Macam mana kita kata? Bila kita cuba nak ubah Islam yang Allah buat, apa hasilnya? Nampak pelik. Tapi kadang-kadang kita tak masak. Cuma pengarang kita beri, selagi Islam itu tak diubah, selagi Islam itu tak dipindah, dia sudah sebenar. Ubahnya bukan Allah. Dzalika dinul qayyim. Islam aku ni yang masih tak dipindah, masih tak diubah. Itu Islam aku. Bila kamu dah ubah bukan. Persoalannya boleh. Hari yang kita ikut ni dah ubah betul. Kita kalau mau ubah yang kita dah ikut apa? Kita bayangkan, ingat tak makan cerita-cerita apa kan? Jalan lurus, kata orang ubah kadang-kadang. Pernah cerita tak cerita ni? Pernah tunggu tak cerita ni? Yang ubah dia ubah jalan mati. Nama jalan tak mati, tapi dia ubah nak mana? Jalan mati belakang ni. Kan? Bila orang ubah nak mana Allah? Patutnya kita boleh terus. Sekarang dia dah ada orang. Kita pun buat. Anak mana yang ubah tu sana. Baca Allah kata
Jangan ubah, jangan pindah. Bila kamu ubah pindah, dia bukan dia agama Allah, dia agama kamu. Kamu yang tak ada beza kalau kita dengan orang Turki ni. Itu masalah kita faham. Sebab dia sesat dengan cara dia, dengan cara syirik dia. Sesat ubah agama. Dia kata dia mengarah, saya baca dia setuju, dah setuju pulang. Ada yang tak setuju bangkat tangan tu? Ada kan? Orang baik atau orang Allah takkan tak setuju pula kan? Yang kita nak dapat ke yang terbaik, benar dan betul. Kalau tidak tak, saya tak mahu. Jadi agama yang betul tu yang menjaga dia. Jadi kalau ada orang ubah, kita kalau orang berubah waktu ataupun orang ubah rakaat, kita marah. Orang ubah hukum pun tak marah, dia beriman. Kalau ubah rakaat, subuh 3 rakaat, gila pun Ustaz. Tambah satu dah gila dah. Kan, tambah satu dah gila. Tapi kalau yang lain berubah, kita macam dia tengok dah, dia rumah agak-agak ada sesuatu. Ada main buah juga. Kita main buah apa? Buah agak-agak ada sesuatu. Yang bila pindah waktu, pindah marah kan? Ada satu orang buat lawak agama. Apa dia? Allah akan cerita betul kat tu kan? Tapi dari situ munasabahan pelik. Ada seorang bila sebuah kampung kan? Masa solat subuh, azan dah 4.55 datang. Dia pernah azan 10 pagi. Benda-benda orang datang. Orang kira dia azan di surah 10 pagi. Muhammad orang datang. Siapa? Apa yang azan 10 pagi? Orang gila berasa ni. Pagi tadi azan subuh 4 orang datang. Aku azan tak macam tu, azan pula datang. Ya tak, siapa gila ni? Orang kampung seluruh kan? Subuh dia azan. Apa ni? Bila azan dia ada 4 orang datang. Dia terasa pukul 10. Mana pula datang? Orang tanya, pasal apa kamu datang pukul 10? Ini bukan waktu sembahyang. Aku pun hebat. Pasal apa datang amat? Ini bukan waktu sembahyang. Subuh betul apa datang? Kau dah tengok bingung orang boleh jawab kan? Aku pernah jawab. Pelik. Jadi tolong tuan-tuan, kalau sayang ke agama, sayang ke diri sendiri dan keluarga kita, itu ucap dia. Dan keucap apa dia? Walakin aksaran nas. Tuan-tuan sekalian, digunakan Islam sahih aksar. Kebanyakan manusia tak erti apa? Tak erti. Islam mengubah kan? Dia ubah juga tak? Macam apa dia tak salah lagi? Dia mengubah juga Islam. Apa perubahan? Kata ni kalau kita baca tafsir tentang ayat ni. Pasal apa? Pasal masih juga melakukan perubahan. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Akhirnya kata dia Allah sendiri, akan tetapi ramai manusia yang buat kata. Mana apa? Dia ubah, dia beda. Dia tak ikut juga yang lurus ni, dia nak yang lain. Sebabnya pertama, tafsir pertama, jahil. Bila kita tak erti agama, kita mudah dipermain. Akhir terasa macam itu. Terasa macam bagi kita macam sekarang kan. Imam Syafi'i kata lain, kita buat lain. Yang kata Imam Syafi'i kata kita tanya mazhab Syafi'i, tapi ada terang tu kan. Saya pun tak habis nak mengaji, kita baca buku kan, masa kaji tak ada. Kita mengaji Ustaz Malaysia, tak saya perlu. Ada kadang-kadang saya agak perlu kan, dapat 100 orang mengenai perlu. Tapi nak sebut macam mana? Yang kata tak boleh Syafi'i, kita mana sebut tak kali Syafi'i. Tak Syafi'i kan. Tapi Syafi'i mana yang takut? Syafi'i punya jaga kan, Syafi'i punya jaga kita sembahyang pada macam ni kena. Dalam mazhab Syafi'i, rukun sembahyang 18. Sebab dia beri dipotong ke Madinah. Setiap ke Madinah Syafi'i kata wajib. Berapa ramai kita yang tak ada ke Madinah? Yang banyaknya mudah yang kata. Sedangkan katanya Syafi'i kadang-kadang mana yang
Sahur dah bangun ni. Takut astagfirullah. Cuma setelah dibuang tu Madinah tu kita akan satu. 13 atau 14. Dalam asalnya 18. Sebab pemahaman Syami tekan baru sebab itu adab dalam menyentuh Allah. Tentang kita kalau bercakap tentang Madinah tu, pernah tak kita dengar orang cakap tentang Madinah? Sampai kita nak sudah tak boleh kan? Aku kan tak tuju dia kepada bila aku nak masuk ni. Lepas tu apa berhenti dah kan? Berhenti. Jadi kita kadang-kadang boleh buat kerja tak berhenti. Lepas tu nak belajar kalau macam Fatihah pun jangan sampai tak cukup nafas. Kita pula bukan tak cukup, sambung lagi. Siap sambung nafas. Yang pernah buat kan ikut caranya. Bila kita jahil, kita rasa kita buat betul, sebenarnya salah. Kita rasa Islam kita betul, sebenarnya salah. Sebab apa? Kita tak ngaji. Jadi kata dia nama tafsir, bila Allah kata walakin aksar nas la ya'lamun maknanya mereka tak ngaji. Jadi sebab kita mengubah Islam, sebab kita rasa tak selesa lama, tak kita ngaji, kita jahil. Bila kita jahil akhirnya apa? Kita tak tahu bahawa itu yang benar, itu yang betul, itu yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab perlu tak ada agama, sebab peruntunan hawa nafsu. Kalau tak ubah ni tak dapat. Kalau tak ubah ni payah kan. Jadi akhirnya apa? Dia bukanlah sebuah condition. Kan? Jadi bukanlah sebuah hadiah. Hadiah takkan banyak no. Banyak no hadiah ni ya. Ada satu orang sahabat juga. Satu orang nak bagi hadiah hari jadi. Anak kepada seorang orang. Yang hari jadi minta 7 tahun. Hadiah dia set golf. Set golf ni budak dia main. Set golf 3,000 untuk siapa? Untuk budak ke ni? Entah maksudnya. Boleh kita beri alasan, ini untuk dia bila besar nanti. Gila. Nak menampak nama dia? Benda tu tak boleh, tapi kita cuba jadi milik aja. Tak ada. Dua hadiah tu jadi. Oh, betul tak betul tu. Sebab apa? Nak bagi hadiah juga kan? Tak banyak pula kan? Pokoknya dah ada sound. Kalau nak bagi tu, set go. Maknanya apa? Akhirnya benda tak boleh pun jadi. Jadi kalau agama menghalang, ini hadiah hari jadi. Agama macam begitu. Macam Allah tak erti kan. Macam malaikat tak erti kan. Dia rasa malaikat tak erti kan. Getik malaikat tengok. Bohong lah orang yang agama ni kata malaikat. Dan terus kita malaikat sebab tak cakap macam kita kan. Tapi kalau kita tengok dialog Nabi dengan para malaikat, kita faham kan. Macam hadis yang diceritakan Umar kan, pasal Nabi dialog dengan Jibril kan. Cuma menyuruh seorang manusia hebat kan. Habis baru Nabi tanya kepada Umar, ya Umar, kamu kenal siapa? Tak tahu Rasulullah, Allah Rasulullah ada. Allah Rasul kita. Itulah Jibril yang mengatakan wajah kamu agama. Jibril, ada. Dialog tu semua sahabat dengar kan. Jadi dengan Nabi kan, orang lain tak ada cakap tu. Tapi dengan lain, apa jadi? Lain konteks malaikat ni cakap tu lagi. Dan itu apa? Bisikan. Baca ayat apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bisikan. Jangan risau. Kau senang. Bila masuk hijrah hampir-hampir menemui ajar. Siapa yang dapat berita baik? Sama malaikat bisikan.
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembira, absyirkan, basyir wa nadhir. Malaikat ambisi kepada kita sampai kamu dah tu, jangan risau. Sebab kamu dah jadi orang baik, kamu dah jaga ibadah, kamu dah risau, kamu dah siap. Maknanya dengan kita mereka hantar bisikan di hati kita mengenai jangan lupa. Selama dah selagi kita menjaga Tuhan Allah, jangan lupa pada mereka. Bergembira dan berbashir. Malaikat datang menggembirakan kita. Jangan risau. Kadang-kadang datang lagu apa dalam itu manusia. Tapi yang dikatakan itu merupakan cetusan daripada para malaikat Allah. Jadi kalau dah ada orang nafsu, akibatnya apa? Agama pun kita bikin. Sebab nafsu nak. Akhirnya bertukarlah warna hidup kita daripada takwa kepada lawan takwa. Lawan takwa ni apa? Takwa ni tunduk batu. Lawan tunduk batu, lawan. Akhirnya kita lawan. Kita lawan. Macam sebelum Al-Quran kan? Kalau Allah silakan mereka dengar hubungan yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Pertama tu dia jahil, yang kedua kawan rasul, yang ketiga nastakbar, sombong. Bila sombong apa dia? Kita tak kisah nak berpuasa ini, nak berpuasa ini. Bagi kita ada puasa, kita sombong. Itu kata dia Syafi'ah berarti bila kita bergaul dengan orang kaya, sikit ni apa? Mengaruh. Bila kita bergaul dengan orang kaya, kita akan dijangkiti penyakit cinta dunia. Bila kita bergaul dengan miskin, insya-Allah kita akan dididak satu sikap dia, redha dan orang miskin jaga, miskin yang faham ni jaga Allah. Pada ini Allah ni ada. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih rezeki yang ini. Orang miskin, kalau berkawan kan kita insya-Allah kita akan merasakan aura syukur, aura redha. Kawan orang kaya, aura cinta. Juga sebab orang kaya ini. Bila kamu berkawan pula dengan ngaji memuandah kita, kamu akan dapat aura kesombongan, ketakuran. Saya dah harapkan, saya dah harapkan, bawa saja. Kita boleh dapat aura kesombongan, ketakuran. Dan bila kita berkawan dengan orang ulama, kita akan dapat aura ilmu, aura pemahaman. Sebab itu kata dia Syekh itu pastikan pergaulan itu jangan sampai kita salah tempat dalam berkat pergaulan yang benar. Jadi berdasarkan ayat ini kata dia mufassirin yang dikatakan la ya'lamu bi ilati yuqawatan jahil nafsu nasab. Ini musuh. Baik. Fitrah manusia perlu kepada manusia perlu kepada kamu. Manusia ini perlu kepada tapi apa fitrah? Dikatakan mana buat tadi berikutnya apa tadi? Bicara apa? Fitrah manusia perlu kepada. Kemudian tubuh kita perlu kepada apa? Untuk kita bergerak, tubuh kita perlu apa? Perlu roh. Makan banyak mana yang perkara roh tak ada apa? Tak ada lah kan? Roh siapa cipta? Boleh roh. Kita tanya kawan Rasul Muhammad, jawab roh ni bin amri rabbi. Dia urusan Tuhan, kamu tak payah jauh, kamu tak erti. Bila roh ada orang masuk tak? Rohnya Allah bagi. Bila roh Allah bagi, semua orang terima kan? Sebab bila nanti tak ada orang boleh ambil, berikan Allah. Dan tak ada orang boleh bagi kecuali baru dalam Allah.
Jadi tak mana silap je. Tak. Tuan nak kata itu tak ada. Nak kata mati nanti ya. Sekejap tu tahu sebab kuasa. Tapi ditakdirkan Allah, ada sahabat yang buat satu apa ni? Dia bukan ubat, dia macam perangsang sel. Sebab kita ni yang cerita sel dia langsung ada satu doktor pakar buat terusan cuba ini juga ubat ni, moga-moga dapat rangsang sel dia tu dia kalau dia selesai ni. Alhamdulillah tak jadi nak menyampaikan takdir Allah yang menunjukkan bahawa akhirnya mana Allah juga yang bahawa. Sebab apa? Bahan-bahan ni sebagai ambil mana? Yang alam Allah, yang Allah. Sebab orang kau makan terus akhirnya Allah kembali itu dan dia mampu. Nanti orang cerita, tak sama. Cuma syukur sangat-sangat pada Allah. Syukur sangat-sangat pada Allah. Dan terima kasih kepada yang menemukan kaubat bahan usul jasa. Bagi mereka dia pada benar umum itu sendiri hebat. Kalau tentu ada kemahiran boleh berikan penataan dengan pada muslimah itu yang paling besar dan serta lima. Itu pula boleh dudukkan belum beli apa. Tapi kalau kita nak ada jawatan ke guna itu tu apa? Nafa'u bil muslim. Aku sesak ni berikan kebahagiaan kepada orang. Itu kan kita pun juga ada juga kata orang apa? Tidak masih kata orang kan. Tidak ada masih sikit. Dah buat petat dalam tak ada makan. Bila cakap orang tiba orang kan. Kita guna antara kemasinan juga. Sama seperti orang tengok. Buat syahadat seramai khusus. Ada anak buah sekolah kotaknya. Nah, tak pernah macam saya tengok kan. Kata dia, selamatkan. Dapat Alhamdulillah. Dah mau virus. Tidak ada orang fitrah. Maka fitrah manusia semula jadinya memerlukan kepada agama. Itu agama yang namanya agama Islam. Coba kita lihat. Ada prinsip yang kita pakat kepada kita bahawasanya manusia ini merupakan lisan atau makhluk yang perlu kepada bukan pilihan. Agama itu fitrah. Saya sebutkan di mana-mana fitrah apa? Fitrah macam kita kata jasad, macam gigi dengan gigi. Bukan pilihan. Kalau gigi tak ada, dari tak mana gigi. Tuan gigi palsu dia buat sebab ada gusi. Kalau gusi tak ada macam doktor gigi yang hebat tu, kalau gusi kan tak ada. Kalau nampak tak? Kalau nampak. Jadi maknanya apa? Di perangkat kehidupan dia kata bahawa hidup kita perlu berislam. Manusia namanya hamba Allah ni, Allah akan berkata bahawa dia perlu berislam. Bila perlu kena, tak dapat tidak kena ada. Kena. Jadi saya dengar kawan saya makan. Saya buat kawan. Kena beli banyak sikit. Ini tak mau uji ni masuk ikan tak ada. Risau kedua. Ikan tak ada, kedai tutup, kata pegah tak ada gula. Nak beli banyak sebab apa?
lazim bila orang Cina je boleh. Orang Cina cuti. Bila dia bercuti kita risau kan? Itu baru risau apa? Risau ikan tak ada. Risau ikan baru. Tak risau yang lain. Kalau kita risau ikan tak ada, tak risau salah pakai. Kita patut pakai sedang, kita pakai lain. Keperluan. Jadi kalau saya mengarap bahawa Islam ni fitrah. Fitrah maknanya kalau tak ada, tak jadi. Jadi kalau ibaratkan hidup ni, kalau roh tak ada, dia roh kehidupan ni, roh tubuh, namanya roh, katakan roh kehidupan ni adalah agama. Jadi kalau agama tak mencorakkan roh kehidupan, kita akan jumpa apa? Kepincangan, kerosakan. Setiap yang imam ini apa? Ada aliran roh. Setiap kehidupan ini kena ada aliran roh, roh berislam, roh beriman. Oh, masyarakat ini sedang yang berfungsi dengan baik dan terlihat. Tentang dah masukkan. Saya bersalam dengan sahabat yang seru. Rasa ramah kapan? Tangan tu rasa ramah kapan? Rasa pegang tisu. Kalau dah tak ada sentuhan tu, mana pun tak sampai dah kan? Tak sebagainya. Saya tak pegang tisu. Tak berkata. Lepas tu boleh saya fikir subhanallah. Orang tarikh ke apa? Ibadah. Lepas tu bila kata dia Rasulullah, mengapa kamu tak ibadah bila orang mati? Berapa tahun? 30 tahun. Saya menyaksikan seorang meninggal dekat meja. Mula lama. Tuhan. Dia buka, dia tengok kan, wajah macam itu. Wajah macam itu. Kata orang tu tampan. Ikut logik dia tak mati kan? Logik kita kan. Bila Allah ambil roh, ketampanan kita dalam mana? Sekejap lagi dia tukar dia apa? Tapi nak ceritanya apa? Kamu tengok, bila Allah ambil apa jadi? Dia tampan ke, dia handsome ke, bila roh tak ada. Tak pernah berdakan berroh. Roh artinya apa? Jadi kita bila dah roh Islam ni tak ada, hebat macam mana pun kita canang, kita akan jadi negara maju, kita akan jadi, kita tak jadi gitu. Sebab bukan atas dasarnya Allah dah tahu. Akhirnya kita bukan makin baik, maka makin teruk kita. Sebab kita tak ada sentuh roh Islam. Lepas tu kata berkata, ini kerana apa? Kerana agama Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia daripada penyembahan berhala kepada penyembahan Tuhan yang Maha Esa. Dan ini berdasarkan prinsip ketauhidan Tuhan. Sebab orang Islam nak selamat daripada sembah berhala ke sembah Allah. Selain Islam ada apa? Bila kita bukan Islam, jawabnya kita sembah berhala. Cuma berhala ni kepaham kita berhala siapa? Yang sama. Kita berhala ni namanya Lata, Uzza, bukan. Ikut Quran. Bila kita sembah berhala? Rupanya Allah meluaskan konsep berhala dalam surah An-Nisa. Allah luaskan prinsip berhala ni. Bukan sekadar Lata, Uzza, tapi apa-apa sahaja yang kamu junjung, puja lebih daripada Allah, itu berhala. Allah luaskan konsep dia, mengatakan apa? Yad'una min dunihi illa inatha yad'una illa syaitanan marida. Allah luaskan konsep. Apa sahaja kamu sebut,
yang kamu agung-agungkan, kamu dewa-dewakan selain Allah, itu semua berhala. Itu buat dosa berhala. Kadang-kadang berhala tak ada dan diri. Berhala bukan tak ada dalam kepala kita. Bila kita boleh memuja, mendapat kita kan, hebat punya perancangan, hebat punya kepala otak aku ni kan. Tak ada otak macam ni selain aku ni. Pasti hebat dengan adalah itu berhala sekarang. Berhala daripada bila kita meletakkan benda dan segala macam itu berhala. Itu Allah kata apa sahaja kamu utamakan lebih daripada sampai apa sebab buat benda tu sampai tak kisah Allah, buat benda tu tak kira Allah, buat benda tu tak ambil apa yang Allah kata. Itu namanya berhala. Sebab itu ketika menjelaskan perkara ini, hasil yang Nabi menyebut, kita jangan sampai lupa bahawa kadang-kadang kita sudah sebab berhala yang berada dalam kepala otak. Apa ubat masa dan bahasa yang paling ringan mana? Kadang betul kan tak sedar-sedar kita utamakan manusia sebab dalam Quran tersebut antara potensi ketuhanan itu manusia kita angkat Tuhan kan? Yang ayat Nabi tafsir, bukan ulama tafsir Nabi tafsir. Jadi kita mendengar kata pemimpin lebih daripada kata Allah, pemimpin itu Tuhan kan? Terkejut semua sahabat, dia Rasulullah dah yang disebut orang kata yang tu yang itu nama. Jadi kata dia marah, apa tujuannya Islam? Untuk menyelamatkan kita daripada menyembah berhala, daripada menyembah Allah. Tak kira apa je nama berhala. Justru itu kata dia marah, Allah mengesa orang-orang yang beriman, menjadikan Islam pegangan hidup mereka selaku agama samawi yang dicipta oleh Allah dan sebagai asal kita mendapat keredaan dengan Tuhan. Pegang sekalian, percaya satu, pegang satu. Percaya satu, amalan satu. Percaya Al-Quran diulang, juga amalannya bercanggah dengan Al-Quran. Percaya betul tapi tak sah. Percaya akan dapat pegang setelah itu buat itu. Percaya lain, buat lain. Percaya sebab dia akan sampai satu zaman yang akan terhenti di mana yaqulu lama la yaf'alu wa yaf'alu lama la yu'maru. Umat ini akan bercakap benda yang dia tak buat dan dia buat benda yang tak suruh. Dan nampak-nampak kaya ni sampai masa bulan cakap tapi tak buat. Buat pula benda yang tak disuruh. Yang tak disuruh buat, yang disuruh tak buat. Ini yang dikatakan gambaran umat akhir zaman. Dia untuk mengelak daripada jadi umat macam itu, kembali semula untuk prinsip agama fitrah ini sebagai diselamatkan daripada berada di jalan yang salah dan menyeleweng daripada agama Allah SWT. Allah akan seperti itu. Kita sambung bulan depan mengaji surah sekali ini Al-Baqarah kan. Yang alhamdulillah kita kembali dan mulai bermaklumat daripada ulama-ulama kita telah pergi meninggalkan kita. Moga-moga insya-Allah kita dapat berhenti butiran hikmah dari Tuhan dan bagi kita semoga perkara kembali kepada Allah SWT. Tangguh tasbih kepada Allah SWT.